Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumors dan juga MCU Theory. And in this video, we are going to talk about rumors lah. Rumors some kind of mix dengan news, something like that. Dan ianya berkaitan dengan SSU ataupun Sony Spider-Man Universe. Dan apa yang aku nak sampaikan is berkaitan dengan Venom yang ketiga. So, as you guys know, semua orang dah tahu that Sony Spider-Man Universe akan memperkenalkan ataupun akan produce like a lot of film dan juga franchise di dalam SSU ini kan. Contohnya seperti Madam Web dan Venom yang ketiga juga salah satu daripada installment untuk SSU ni lah. Dan untuk Venom yang ketiga ni, aku tak tahu korang tahu ke tak about this thing, but literally hari ni ataupun pagi tadi ataupun semalam, Tom Hardy telah postkan satu gambar dekat dia punya Instagram punya profile tu, di mana berkaitan dengan Venom yang ketiga. Dalam gambar tersebut adalah macam gambar Venom sikit, lepas tu dia tulis story by Tom Hardy and Kelly Marcel dan juga written by Kelly Marcel. Dan kalau korang nak tahu Kelly Marcel ni merupakan writer juga kepada Venom yang pertama dan juga Venom yang kedua, iaitu Venom 2 Let There Be Carnage. Dan for those people ataupun for those fans yang meminati Venom 1 dan juga Venom 2 Let There Be Carnage, aku rasa mereka juga akan tidak akan sabar untuk menunggu filem Venom yang ketiga yang akan keluar nanti soon. Kita tak tahu lagi the exact date dan sebagainya. Cumanya kalau daripada perspektif aku, Kelly Marcel kena improvise dia punya story plot dan juga storyline, sebab aku tidak berkenan sangat dengan Venom 2 Let There Be Carnage sebab dia punya storyline quite messy dan juga tidak mengetengahkan the main villain dalam cerita itu, iaitu Carnage, right? Sebab korang nak tahu, dalam Marvel Comics, Carnage merupakan salah satu villain kepada Venom dan juga Spider-Man yang quite powerful, tapi dalam cerita tersebut dia telah dinerfkan seteruk-teruknya. Dan that is one of the reason kenapa aku tak menggemari filem Venom 2 Let There Be Carnage. Tapi it is still an average punya filem. Dan juga kalau korang nak tahu, Venom punya project ni kan, dia merupakan salah satu projek yang berjaya lah untuk SSU selain daripada Spider-Man 2 yang dilakonkan oleh Tobey Maguire dan diarahkan oleh Sam Raimi pada tahun 2002 ataupun 2004, aku tak ingat, around that time. Cumanya tak ada lagi so far another film dalam SSU ni yang dapat mengalahkan filem Spider-Man Tobey Maguire tersebut. Tapi Venom ni dah come close lah sebenarnya, tapi still tak beat lah Spider-Man Tobey Maguire tu. So daripada poster yang kita tengok dekat Instagram yang aku paparkan dekat skrin sekarang ini, adalah satu gambar Venom dan juga ada macam tulisan darah ataupun lidah kepada Venom, something like that, yang menunjukkan Venom ketiga akan datang lah soon. Dan ramai yang berspekulasi di mana Venom ketiga akan menjadi filem di mana Venom akan menentang dengan Spider-Man. This is apa yang fans speculating lah. Dan aku quite suka if this thing happens to be real. Aku sangat suka kalau benda ni jadi betul. Sebabnya Tom Hardy dan juga Tom Hardy ni dah exposekan kepada kita semua through interview, through the media, through the social media yang dia ada dan sebagainya, that eventually Venom against dengan Spider-Man is going to happen soon. And benda tu dah di-reveal banyak kali. Dan benda ni start terjadi bila di dalam Venom 2 Let There Be Carnage, di dalam credit scene tersebut. Credit scene yang quite mengejutkan kita semua. Like benda tu really messed up. And kita tengok the credit scene itself, di mana Eddie Brock sedang santai dekat sebuah hotel dan sebagainya kan. Tiba-tiba keluar di screen tersebut Spider-Man Tom Holland. And kita masa tu kita dah bersangkakan that finally Eddie Brock, Tom Hardy akan pergi berjumpa dengan Spider-Man Tom Holland dekat MCU punya universe kan. Kita dah hype kan, tak sabar untuk pergi melihat Spider-Man No Way Home, sebab kita tahu that this villain ataupun this anti-hero, this little protector akan appear dalam Spider-Man No Way Home. And apparently dia tak muncul seperti mana yang kita mahukan. The villain yang muncul dalam Spider-Man No Way Home tu hanyalah 5 saja. Of course memang ada 6, tapi the 6 member ni ataupun Venom itu sendiri tak involve langsung dengan pertembungan dengan Spider-Man ataupun tidak engage untuk berlawan dengan Spider-Man di Monument Tower tu kan. Memang dia tak engage langsung, dan ianya sangat merugikan lah at the first place. Itu apa yang aku sangkakan, macam what the hell, Venom should be there. Venom should be one of the person yang akan menentang Spider-Man juga. Tapi selepas berbulan-bulan dan berlalu dan sebagainya, aku quite boleh menerima kenapa all of this thing happens dan sebagainya kan.
Dan ianya bukanlah satu kerugian sebenarnya, sebab Venom once dia dah nak pulang ke SSU, dia nak pulang ke universe dia sendiri, dia berjaya untuk mencicirkan symbiote dia di universe tersebut, di universe Spider-Man Tom Holland itu. Dan ini telah membuka peluang baru untuk MCU punya universe ni, di mana mereka akan mempunyai dia punya Venom yang tersendiri. Dan aku percaya that this symbiote dia akan more accurate, more comic accuracy dalam komik lah. Contohnya seperti aku rasa korang tahu that symbiote ni, the first person yang dia interact adalah Peter Parker. Dan aku harap dia akan pergi go through that storyline lah di dalam MCU punya universe ni. Sebab dalam SSU storyline dia dah jauh daripada komik. So why not MCU punya universe dia ikut accurate dengan komik lah, di mana symbiote akan pergi jumpa Peter Parker, and then Peter Parker akan try the best untuk buang that symbiote, dan symbiote itu akan berjumpa dengan Eddie Brock, sama seperti Spider-Man yang ketiga pada tahun aku tak ingat, Spider-Man yang ketiga Tobey Maguire tu. Aku harap benda tu, storyline tu sama, tapi maybe dia orang akan find a way untuk membuatkan that film more interesting lah. Okay, itu daripada side MCU lah. Dia akan mempunyai dia punya Venom itu sendiri. Sampai Eddie Brock, kita tak tahu semua benda tu. And for that SSU part, Venom yang ketiga ini masih dia punya filem ataupun dia punya storyline tu masih diragui. Apakah that this film akan tawarkan? Adakah ini akan menggunakan rutin yang sama lagi, di mana contoh paling senang aku cakap, Venom 1 symbiote against symbiote, Venom 2 symbiote against symbiote juga, which is Carnage. Carnage tu sepatutnya aku kuat kecewa dengan Carnage tu powerful dalam komik, tapi dalam movie dia nerf. Aku quite pissed off kan. Tapi tak apa, benda dah lepas. Dan Venom yang ketiga ni aku mengharapkan, ataupun I'm really hoping that this film akan involvekan dengan Spider-Man yang berkaitan dengan SSU. You know, kita tak panggil SSU tu Sony Spider-Man Universe kalau Spider-Man tak ada dalam tu. Dia akan panggil Sony Universe je, dia tak ada Spider-Man kan. So literally this thing happen around Spider-Man. The villain, the heroes happens around the Spider-Man, sebab Sony kan ada right untuk Spider-Man dan sebagainya. Then why you keep on making the villain film without Spider-Man in it? Kan? Kau faham tak maksud aku? So okay, apa yang aku dah sampaikan rumor apa yang aku harapkan untuk Venom yang ketiga, where Venom akan berjumpa dengan Spider-Man. But who the hell the person akan memainkan peranan sebagai Spider-Man? So this is quite piece of advice lah. Ini adalah nasihat untuk Kak Amy Pascal, di mana it is quite wasteful. Aku rasa ini video yang keberapa dah aku cakap that ini sangat merugikan if Kak Amy Pascal dan dia punya team find another actor ataupun find a person yang akan melakonkan watak sebagai Spider-Man, kalau sedangkan dia mempunyai aset yang sangat berharga, iaitu Andrew Garfield ataupun an A-list actor. Kok dia menang, dia menang ke Titik Boom? Aku rasa Titik Boom tak menang, tapi still he is an A-list actor. Dia telah memainkan banyak peranan dalam throughout his career dan sebagainya. Dan ini sangat merugikan kalau Kak Amy Pascal tak go through Andrew Garfield untuk involve dalam Venom yang ketiga. Aku rasa kalau buat petition pun, kalau buat undian untuk fans, untuk public dan sebagainya, adakah mereka mahu melihat Andrew Garfield untuk menentang dengan Tom Hardy's Venom ni? Yes, aku rasa definitely 100% yes. Ramai sangat akan suka benda ni. Instead of pergi cari pelakon yang tak tahu diorang boleh fulfill ke tak watak Spider-Man dan sebagainya, pass the cape, bagi tanggungjawab ini kepada orang yang dah menjadi Spider-Man dengan sangat baik, iaitu Andrew Garfield. And talking about Andrew Garfield pun dia willing untuk involve dalam Spider-Man movie lagi dan sebagainya. Dan dia juga masih tidak berlawan dengan alien seperti another Spider-Man lain, seperti Tobey Maguire dah lawan dengan Venom, Tom Holland dah lawan dengan Thanos kat planet luar angkasa dan sebagainya. This is quite a big redemption, to be honest, a big redemption after Spider-Man save Gwen Stacy. Spider-Man tak dapat selamatkan Gwen Stacy, but then dia dapat selamatkan MJ dalam Spider-Man No Way Home. Itu adalah redemption juga. But if Spider-Man against dengan Venom ni, aku rasa itu adalah penutup cerita untuk Andrew Garfield sangat bagus. Itu pun dah mencukupi. Dan lepas ni kalau dah tak nak buat pun Andrew Garfield punya Spider-Man, itu dah cukup. Bagi aku, Spider-Man Andrew Garfield dengan Tom Hardy, wah, itu akan jadi satu pertembungan yang sangat menarik lah. Kalau story plot ataupun storyline itu didevelopkan dengan sangat baik lah. Kalau dia dapat, contohnya dia dapat Andrew Garfield, lepas tu dia buat storyline yang quite messy juga,
Still cerita tu akan mengaut keuntungan je lah, dia tak akan jadi another project yang successful. So itu ada apa yang aku nak bagi tahu for this video. Apa pendapat korang? Is it Venom 3 really akan involvekan dengan Spider-Man, Andrew Garfield ataupun pelakon lain ke, ataupun is going to be symbiote against sama seperti Venom 2 dan Venom 1. Leave a comment down below, aku nak tahu pendapat korang about that thing. So kita jumpa lagi di video akan datang. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye bye.